Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Ini satu lagi isu hangat. Sekali lagi menyebutkan nama bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara. Nak kata Najib dibebaskan, nak kata berkaitan dengan isu baru-baru ini berkaitan dengan tahanan rumah untuk Najib Razak, berkaitan dengan keputusan terkini, kita belum dapat mengesahkan adakah Najib benar-benar akan diluluskan ataupun dapat melepasi apa-apa sahaja halangan sehingga membolehkan beliau untuk ditahan sebagai banduan di rumah. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan satu lagi isu ini yang menyebut nama bekas Perdana Menteri Najib Razak melalui satu artikel daripada Malaysia Kini, dan dikongsikan juga pengakuan besar Najib. Najib dakwa derma Arab untuk halang pembangkang guling kerajaan. Artikel pada 30 Mei 2024. Najib Razak berkata, dia pada mulanya menyimpan sebahagian daripada dana AS 681 juta yang didakwa dermah daripada kerajaan diraja Arab Saudi pada 2013 bagi menghalang cubaan pembangkang menggulingkan kerajaan. Nah, saudara-saudara, melalui artikel ini adalah pengakuan daripada bekas Perdana Menteri yang berkata pada mulanya dia menyimpan sebahagian daripada dana AS 681 juta dan dana ini yang didakwa derma daripada kerajaan diraja Arab Saudi pada 2013 dan derma ini digunakan bagi menghalang cubaan pembangkang menggulingkan kerajaan. Wow, ini pasti satu pengakuan Najib yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Bahkan di dalam artikel ini menyatakan perkara itu didedahkan oleh pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin yang membacakan petikan kenyataan Najib yang direkodkan SPRM pada 2018 semasa siasatan terhadap isu 1MDB selepas PRU ke-14. Nur Aida saksi ke-49. Pihak pendakwaan membacakan kenyataan Najib kepada SPRM berkaitan aliran dana itu kepada akaun bank tertuduh pada 2013. Ketika pemeriksaan balas timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib di Mahkamah Tinggi KL. Kira-kira AS 620 juta dimasukkan dari akaun Najib ke akaun Bank Tenor Finance Corporation di Singapura pada tahun sama. Pasukan pembelaan Najib sentiasa mendakwa bahawa dana itu bukan duit dari 1MDB tetapi daripada kerabat diraja Arab untuk tujuan politik. Berkaitan dengan isu ini Anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia Kini dan disebutkan juga pada PRU ke-12 pada 2009 BN hilang penguasaan 2/3 kali pertama dalam sejarah. Anwar Ibrahim ketika itu ketua pembangkang mendakwa mempunyai sokongan cukup daripada anggota parlimen untuk menukar kerajaan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, selepas kita dikejutkan dengan isu kontrak rundingan terus yang melibatkan suami kepada salah satu pemimpin Pakatan Harapan ataupun salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, yaitu suami kepada Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan. Dan ini menimbulkan banyak persoalan. Adakah pemimpin PH ataupun menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dengan perkara ataupun isu kontrak rundingan terus yang di mana perkara ini adalah satu pembawaan yang tidak bagus dan satu pembawaan yang negatif yang akan membolehkan memberikan kesan yang buruk kepada pimpinan kerajaan, kerana umum mengetahui antara kontrak
tender terbuka dan juga rundingan terus, sudah pasti sekiranya antara pemimpin di dalam kerajaan perpaduan, keluarga pemimpin ataupun menteri di dalam kabinet kerajaan yang terlibat dengan rundingan terus, sudah pasti ini akan membawa kepada satu pandangan yang negatif. Akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, menurut Exco, projek DRT Selangor bukan melalui rundingan terus. Dan begitu juga saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, melalui satu kenyataan daripada Syahbudin Husin ataupun syahbudin.com, MB Selangor sedia dedah butiran lengkap kontrak kepada suami menteri. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri berkata, kerajaan negeri sedia mendedahkan butiran penuh pelantikan Asia Mobility Technologies Sdn Bhd untuk perkhidmatan pengangkutan awam perbatuan pertama dan terakhir di negeri itu. Persoalan timbul mengenai kemungkinan layanan keutamaan dan konflik kepentingan susulan pendedahan Asia Mobility antara dua syarikat diberikan projek rintis Demand Responsive Transit ataupun DRT tanpa melalui tender terbuka. Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu, M. Rama Chandran, berkahwin dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Semalam, Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 menggesa Kerajaan Selangor mendedahkan butiran lengkap pelantikan Asia Mobility dan Amiruddin bersetuju dengan gesaan itu. Kami sanggup lakukannya, katanya dalam sidang media ketika ditanya berhubung gesaan C4. Kami tiada masalah berbuat demikian kerana kami ada kebebasan maklumat. Amiruddin berkata, kerajaan negeri terbuka untuk menyediakan minit mesyuarat membabitkan agensi pengangkutan awam darat ataupun APAD. Katanya, dua syarikat itu hanya sebahagian daripada proses pembuktian konsep POC Bus on Demand selama 9 bulan. POC ialah kajian kebolehwaksanaan untuk membuktikan sesuatu idea itu boleh dilaksanakan. Nah, saudara-saudara, perkongsian daripada Syahbudin Husin, Menteri Besar Selangor sedia dedah butiran lengkap kontrak kepada suami menteri. Tulisan daripada Syahbudin pada 30 Mei, manakala Exco pula dalam satu artikel pada 29 Mei menyatakan projek DRT Selangor bukan melalui rundingan terus. Mungkin ini sedikit sebanyak akan membawa kepada kecaman kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Tapi pada akhirnya lain pula yang berlaku. Kita dapat lihat ini adalah satu penafian bahawa perkara ini ataupun isu kontrak ini yang didakwa secara rundingan terus akhirnya dinafikan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.